Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat sejahtera semua. Okey, 4 STEM. 5 STEM. Okey, kelas 5 STEM. Okey, kita akan mula hari ni ikutkan kelas fizik yang terakhir PDPR lah. Okey, minggu depan kita dah minggu satu lagi dah. Minggu depan kita cuti, lepas tu kita bersemuka. Kelas secara bersemuka. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk subtopik 3.2. Okey, subtopik 3.2. Okey, subtopik 3.2 yang berkaitan dengan rintangan. Okey, rintangan. Hari sebelum ni, kelas sebelum ni, hari Ahad 3.1. Okey, kita dah pergi pada 3.1. Jadi hari ini kita akan sambung. Okey, iaitu 3.2 rintangan. Okey, 3.2. Okey, ini adalah modul bagi bab 3. Bab 3 cikgu tak edarkan lagi. Okey, jadi untuk 3.2 iaitu rintangan. Okey, objektif ni adalah objektif. Okey, objektif pembelajaran untuk bab 3. Maksudnya dalam bab ni, okey, kamu kena faham 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Okey, ada 6. Okey. Yang pertama, membanding dan membezakan konduktor ohm dan bukan ohm. Okey, ada dua. Kena banding dan bezakan. Okey, yang mana konduktor dan yang mana yang bukan konduktor ohm. Okey, kena banding beza. Okey. Yang kedua, kena selesaikan masalah bagi sambungan litar kombinasi bersiri dan selari. Okey, yang ni kena, apa yang kena faham dekat sini, selari dan sesiri. Okey, selari dan sesiri kena tengok macam mana sambungan siri, macam mana sambungan selari. Okey. Yang ketiga, kena terangkan maksud kerintangan dawai. Okey, maksud kerintangan dawai. Okey, maksud kerintangan dawai. Okey, seterusnya yang keempat, memerihalkan faktor yang mempengaruhi rintangan dawai melalui eksperimen dan merumuskan arc PL per A. Okey. Ini kita silibus baru KSSM. Okey, kalau tengok dekat sini, kalau formula ni macam formula sebelum ni tak ada dalam buku teks sebelum ni. Okey. Dia guna formula, dia tambah formula yang lain. Okey, formula yang lain. Okey, contohnya ni juga maksud kerintangan dawai. Ini pun baru juga. Sebelum ni kita buku teks yang lama dia sebut rintangan je, rintangan dawai. Okey, yang baru ni dia masukkan ke rintangan dawai. Okey, kemudian berkomunikasi tentang aplikasi. Yang ini maksudnya, okey, setiap orang dia boleh nyatakan, okey, nyatakan apakah kegunaan ataupun kaitan dalam kehidupan harian. Okey, aplikasi, okey, dalam kehidupan harian. Berkaitan dengan kerintangan dawai. Okey, berkaitan dengan kerintangan dawai. Okey. Seterusnya, menyelesaikan masalah melibatkan rumus. Okey, rumus. Okey, kita ada formula. Jadi, kena selesaikan. Okey, beberapa soalan lah berkaitan dengan rumus. Dalam modul yang ini yang cikgu tunjuk ni ada banyak. Okey, ada banyak formula. Okey, ini berkaitan 3.2 lah. Okey, jadi sekarang boleh rujuk buku teks. Okey, rujuk buku teks muka surat 100. Muka surat 100. Okey, kita tengok buku teks. Buku teks rujukan utama kita. Rujukan utama kita. Okey, rujukan utama kita.
Okey, muka surat 100. Masing-masing boleh buka buku teks. Shopee. Sekejap. Recording on. Okey. Buku teks muka surat 100. Okey, 3.2 rintangan. Okey, 3.2 rintangan. Okey, jadi untuk 3.2 kita lihat dulu yang pertama iaitu konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Okey, yang mana konduktor ni, maksud konduktor ni, okey, maksud konduktor ni adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, konduktor ni bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi cuma sini dia pecah dua. Konduktor dia ada dua, ohm dengan bukan ohm. Jadi kita kena faham apa ataupun perbezaan antara ohm dan bukan ohm. Okey, konduktor yang mematuhi hukum ohm dikenali sebagai konduktor ohm. Manakala yang tidak mematuhi dikenali sebagai konduktor bukan ohm. Okey, ini pun belum jelas lagi penerangan dia, belum jelas lagi. Okey, belum jelas. Okey, sejak cikgu pergi kepada 3.2 untuk okey. Adakah beza keupayaan yang merentasi dan arus yang mengalir pada dawai konstanten dan mentol berubah menurut hukum ohm? Okey, jalankan eksperimen. Cikgu harap nanti kita ada masalah untuk jalankan eksperimen lah tahun ni. Okey, kita ada supaya dapat lebih. Nanti kamu exam nanti paper 3 nanti kan kena buat eksperimen. Okey, jadi kita cubalah untuk pengalaman. Okey, jadi eksperimen ni adalah untuk kita kaji dua pun boleh ubah. Okey, dua pun boleh ubah. Kalau yang ini adalah beza keupayaan dan arus. Beza keupayaan dan arus. Beza keupayaan ni V. Okey, arus adalah I. Okey, arus adalah I. Okey, semakin tinggi arus yang mengalir, semakin tinggi beza keupayaan. Okey, maksudnya arus semakin tinggi, beza keupayaan pun semakin tinggi. Ni sebenarnya kita ada formula. Formula dia adalah V sama dengan IR. Okey, ni eksperimen dia ada. Kalau tengok dekat sini, A konduktor ohm, dawai konstanten. Okey, dia guna dawai. Dawai ni konduktor. Okey, dawai ni adalah konduktor. Okey, itu yang A. Lepas tu konduktor bukan ohm, iaitu mentol berfilamin. Okey, mentol berfilamin. Okey, mentol ni pun mengalirkan arus elektrik juga, sebab tu mentol boleh menyala. Tetapi sini dia bagi tahu mentol ni sebagai kategori konduktor bukan ohm. Okey, konduktor bukan ohm. Yang B, lepas tu kita ada B je lah. Okey, kita ada B. A dan B. Okey, jadi eksperimen ni sebenarnya kita boleh membezakan di antara konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Okey, insyaAllah kalau sempat kita cuba. Okey, tahun ni banyak sikit eksperimen. Okey, jadi kita tengok. Okey, semua boleh tengok dekat jadual muka surat 102. Okey, kita terus tengok. Okey, banding dan bezakan. Ni konduktor ohm dan ini bukan ohm. Okey, graf V lawan I. V ni beza keupayaan. I ni adalah arus. Okey, kalau ikutkan formula V sama dengan IR. V sama dengan IR. Jadi V ni adalah berkadar terus. Kalau kita tengok graf ni berkadar terus. Berkadar terus. Tengok graf pun sepatutnya dah tahu. Berkadar terus. Okey, yang ini garis dia melengkung pula. Okey, melengkung. Okey, jadi melengkung ni bertambah. Okey, dia kata V ni bertambah dengan I. Okey, kadar pertambahan voltan, kadar pertambahan ni kadar macam mana kadar dia adalah tetap. Okey, bertambah ni tetap je. Konsisten. Okey, mungkin bila arus semakin tinggi, ni beza keupayaan pun meningkat. Tetapi secara tetap. Bila tetap ni garisan adalah garisan lurus.
Okey, tetap je. Okey, kecerunan dia pun adalah tetap. Tetapi kalau kalau ikut dekat sini kadar pertambahan voltan bagi konduktor bukan ohm, yang kita ambil dekat sini adalah mentoberfilamin. Mentoberfilamin ni dia mento lama lah. Kalau ikutkan mento lama, filamin. Mento sekarang kebanyakan kita guna LED. Okey, lebih jimat elektrik. Berfilamin ni, okey, filamin ni dia menggunakan dawai rintangan tinggi. Okey, filamin ni sebenarnya adalah dawai konduktor tetapi rintangan tinggi. Sebab apa rintangan tinggi? Supaya dia melambatkan pergerakan arus yang mengalir melalui dia. Okey, arus lambat, bila dia perlahan, dia akan berkumpul banyak. Okey, arus dalam wire tu, filamin tu dia berkumpul banyak dan dia akan tukar tenaga, okey, daripada tenaga elektrik dia akan tukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Dia bila lambat, okey, rintangan tinggi, dia akan panas wire. Filamin lah. Okey. Bila dia panas, dia keluarkan haba. Okey, haba dengan panas sama kan? Okey. Dia haba, lepas tu dia keluarkan cahaya. Cahaya itulah yang menyebabkan mentor tu kita panggil mentor tu menyala. Okey, mentor menyala tu sebenarnya adalah melalui tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, tenaga haba maksudnya kita pegang mentor tu kita akan rasa panas. Okey, jadi bila guna mentor filamin ni sebenarnya banyak menggunakan banyak kita gunakan tenaga. Okey, banyak guna tenaga elektrik. Okey, tetapi kalau kita guna mentor LED, okey, mentor LED memang jimat. Okey, dia jimat elektrik lah. Dia daripada tenaga elektrik tu terus tukar kepada tenaga cahaya. Okey, haba tu dia sangat sedikit. Tidak ada pembaziran. Okey. Jadi konduktor yang buka ohm ni contoh dia kata mentoberfilamin. Okey, mentoberfilamin. Okey, kita tengok perbezaan dia. Okey, ni tetap kadar pertambahan voltan ni meningkat. Memang meningkat lah. Tapi cara meningkat dia macam ni, melengkung. Okey, tidak tetap. Meningkat dengan kadar tidak tetap. Okey, rintangan dia kat sini adalah mala. Okey, mala ni maksudnya tetap lah. Okey, mala. Okey, rintangan ni meningkat. Okey, rintangan ni meningkat. Memang dalam mentor rintangan meningkat. Bila rintangan meningkat, okey, bila rintangan meningkat itu yang ada haba dan ada cahaya. Okey, jadi ni adalah perbezaan antara konduktor ohm dengan buka ohm. Okey, konduktor ohm ni kita guna wire. Dia hanya mengalirkan saja. Jalan lah, senang cerita jalan untuk membenarkan arus elektrik mengalir. Okey, konduktor buka ohm ni dia mengalirkan arus elektrik tetapi dia gunakan juga arus elektrik tu. Okey, konduktor ohm dia tak gunakan arus elektrik. Okey, dia tak gunakan tenaga elektrik. Tetapi kalau buka ohm ni dia gunakan. Okey, dia gunakan dan dia tukar daripada tenaga elektrik bertukar kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey, yang ni elektrik digunakan, yang ni tak digunakan. Okey, ada beza dua ni konduktor ohm dan buka ohm. Okey. Okey, ni maklumat, ada sedikit maklumat. Okey, sedikit maklumat. Cuba kita tengok. Okey, cuba kita tengok. Okey, kita tengok. Graf di sebelah menunjukkan hubungan antara beza keupayaan V dan dengan arus V lawan arus. Bagi sebuah mentor berfilamin tungsten. Okey, tungsten. Dawai tungsten yang digunakan dalam mentor berfilamin merupakan konduktor ohm. Okey, dawai tu konduktor ohm. Okey, dawai yang digunakan tu konduktor ohm. Oleh kerana filamin mentor bergelung, okey, dawai filamin menjadi panjang. Okey, apabila arus mengalir melaluinya bertambah, okey, suhu dawai meningkat. Pada masa sama rintangan turut meningkat. Okey, dan lampu akan menyala. Pada ketika ini dawai tungsten merupakan konduktor bukan ohm. Okey, ini dia ceritakan okey, yang berkaitan dengan mentor. Mentor yang kita guna, okey, mentor berfilamin. Contoh dia ambil contoh, mentor berfilamin tu
Filamin tu kan dia bergelul, kalau kita tengok biasanya dia bergerigi lah, okey. Dia bengkok-bengkok ataupun dia bentuk dia buat bentuk bulat macam spring. Siapa yang kalau sini yang isap, bukan isap apa tu, wave. Dia panggil wave kan. Wave tu kalau kita tengok tu, wave tu dia ada elemen pemanas. Okey, elemen pemanas. Dia buat macam spring. Okey. Lepas tu dalam elemen pemanas tu dia masukkan kapas. Yang cikgu pernah tengok video lah, cikgu tak pernah hisap pun wave kan. Elemen pemanas, okey, yang bentuk spring tu. Lepas tu dia masukkan macam kapas yang basah. Mungkin diletak apa tu, perasa ke macam tu kot. Okey. Yang cikgu nak cerita ni filamin. Okey. Komponen pemanas tu. Itu pun sama. Okey, sama konsep konduktor bukan ohm. Asalnya diambil daripada kabel wire yang mana kabel tu menepati hukum ohms. Okey, ataupun konduktor ohm. Kalau guna biasa tak ada masalah. Tetapi bila dia modified, okey, dia gulungkan, okey, dia panjangkan sebab rintangan bagi setiap kabel ni semakin panjang wire, semakin tinggi rintangan. Okey, semakin tinggi rintangan. Kalau semakin pendek, semakin rintangan dia semakin rendah. Okey, itu kalau kita nak cerita rintangan, kaitan rintangan dengan panjang wire dengan pendek wire. Okey. Jadi dekat sini dia kata, okey, asalnya tungsten ni adalah wire yang mematuhi konduktor ohm, hukum ohm ataupun konduktor ohm ni lah. Maksudnya kalau kita gunakan dalam litar, okey, tengok dekat papan tulis tu, okey, contoh kita buat papan litar macam ni. Okey, kita buat papan litar macam ni, kita guna wire, wire tu konduktor ohm. Tetapi bila digunakan di dalam filamin, okey, dia bertukar daripada konduktor ohm menjadi bukan ohm. Kenapa? Sebab dia tingkatkan rintangan. Semakin wire tu semakin panjang, okey, rintangan semakin meningkat. Okey, bila rintangan semakin meningkat, dekat situlah okey, terbebasnya haba dan cahaya. Okey, haba dan cahaya. Kalau kat sini dia kata pada masa sama rintangan turut meningkat. Bila rintangan meningkat, okey, tenaga haba dia akan bertukar. Okey, rintangan arus tu dia akan bertukar kepada haba, kemudian baru dia keluarkan cahaya. Okey, cahaya itulah okey, yang kita nampak dalam mantle berfilamen. Okey, mantle berfilamen. Okey. Okey, menyelesaikan masalah bagi sambungan litar kombinasi bersiri dan selari. Okey, sekarang kita tengok, perbezaan di antara litar bersiri dan litar selari. Okey, sambungan. Okey, rujuk buku teks 103, okey, kita ada contoh sambungan dan kita ada beberapa berkenaan dengan teori, okey, teori arus, beza keupayaan dan rintangan mengikut susunan litar tu. Okey, kita tengok yang pertama litar bersiri. Sambungan dia, okey, sesiri ni dia beratur. Okey, dia beratur panjang. Okey, dia beratur panjang. Okey, tengok kita ada A kan. A ni adalah ammeter, V ni voltmeter. A ni untuk ukur berapa jumlah arus yang mengalir dalam litar. Okey, voltmeter ni nak mengukur beza keupayaan. Okey, beza keupayaan. Okey, anak panah warna merah ni sebenarnya menunjukkan arah arus mengalir. Okey, simbol ni ini adalah bateri. Okey, sel kering. Yang mana yang panjang ni adalah positif, yang pendek adalah negatif. Jadi arus mengalir, arus elektrik mengalir daripada terminal positif kepada terminal negatif. Maksudnya dia keluar daripada sini, dia berjalan dekat sini masuk dalam litar elektrik ni warna merah ni. Okey, dia pergi straight je. Jadi susunan secara beratur ni straight ni, ini adalah susunan secara sesiri. Sesiri.
Okey, dia pergi sini, arus mengalir sini, dia masuk setiap perintang. Arc ni adalah rintangan, perintang. Okey, kita kat sini kita guna perintang. Okey, masuk sini, lepas tu dia balik ke terminal sini. Okey, wattmeter dekat sini dia nak ukur berapa beza keupayaan bateri ni. Okey, lepas tu wattmeter setiap ni dia akan ukur setiap bila arus masuk sini berapa V sini. Ni berapa V sini, berapa V sini. Okey, ini secara bersiri. Okey, yang kedua secara selari. Kita tengok secara selari. Okey, secara selari ini adalah sekring. Okey, arus mengalir daripada positif kepada negatif. Maksudnya keluar pada sini. Okey, I ini adalah arus. Okey, pergi sini. Okey, selari. Daripada sini dia ada 3 jalan. 1, 2, 3. Cabang 3 lah senang cerita. Jadi arus, okey, dia pindah, dia pecah 3. Okey, dia pecah 3. Dia pecah 3. Jadi dia pergi pada litar 1, litar 2, litar 3. Ini adalah sambungan secara selari. Okey, secara selari. Kita ada kelemahan, okey, ada kebaikan, okey, kebaikan okey bagi litar selari dan kelemahan pada litar sesiri. Okey, contohnya dekat kelas, okey, kalau masuk dalam kelas kita ada mentor. Kita satu switch mungkin 2 mentor lampu kan kat kelas kita. Okey, itu sebenarnya adalah sambungan secara selari. Selari. Okey, kalau mentor satu rosak, mentor lain boleh menyala. Tetapi kalau kita sambung secara sesiri, kelemahan dia, kalau mentor yang pertama dekat depan ni rosak, mentor lain tidak boleh menyala. Kenapa? Bila mentor rosak, umpama jalan, okey, bagi arus mengalir itu terputus. Arus dia nak mengalir, dia memerlukan konduktor. Okey, memerlukan jalan. Okey, jadi setiap mentor tu umpama jambatan. Okey, jadi kalau mentor tu rosak, terbakar lah kita panggil kan, terbakar. Jadi jambatan tu terputus. Jadi arus tak boleh mengalir untuk pergi kepada jambatan seterusnya ataupun mentor seterusnya, mentor yang kedua, mentor yang ketiga. Okey, tak boleh. Tetapi kalau kita sambung mentor tu secara selari, okey, arus dekat sini cabang 3 dia dah pecah 3 lah. Daripada seorang sampai sini, ni satu kumpulan arus. Pergi sini, okey, pecah 3. Okey, kita pecah 3. Sama banyak pecah. Okey, pergi kanan, pergi depan dan pergi kiri, depan dan kanan. Berpecah. Mentor yang ni rosak, arus yang ini sahaja tak boleh mengalir. Kalau jambatan ni rosak. Okey, kita ambil kalau secara selari. Dan arus dekat sini masih boleh mengalir. Dan mentor 2 masih boleh menyala. Ini adalah kebaikan litar selari. Okey, jadi ini susunan bagi sesiri dan ini susunan bagi selari. Okey, setakat ni boleh tak kelas? Boleh tak? Yang lain boleh tak? Boleh Boleh. Sedihnya dengar. Okey. Pada bahagian papan tulis, pada bahagian papan tulis, okey, ni contoh susunan litar lah. Dia kalau ikutkan ni lebih kurang buku teks jugalah, lebih kurang buku teks. Okey, lebih kurang buku teks. Jadi, yang pertama sekarang ni untuk litar ni kena faham yang mana sesiri dan yang mana selari. Okey, ada juga kita gabung selari dengan sesiri itu kita gabung. Okey, kita gabung. Dan kita ada formula pula nanti. Kita akan jumpa formula-formula bergantung kepada susunan litar. Formula-formula bergantung kepada susunan litar. Kalau soalan dia bagi satu soalan, okay, contoh yang dekat sini kan dia bagi soalan. Ini contoh pengiraan. Okay, kalau sesiri macam mana kita nak kira volta, macam mana kita nak kira arus dan macam mana kita nak kira rintangan. Okay, jadi untuk yang itu sebelum kita jawab soalan kita kena faham dulu sambungan litar selari dan litar sesiri. Kemudian, okay, bila kita dah faham macam mana sambungan sesiri dan selari, kita kena faham juga macam mana pengiraan bagi beza keupayaan, arus dan rintangan mengikut jenis litar.
Okey, jadi cara dia, okey, kita rujuk dalam buku teks dan modul yang cikgu sediakan, yang cikgu paparkan sekarang lah. Okey, kita tengok yang pertama arus. Okey, arus. Okey, bagi litar sesiri, okey, arus yang mengalir ni kita label sebagai I1, I2, I3. Okey, ini yang asal. Maksudnya arus yang keluar daripada bateri ni adalah arus yang asal. Okey, maksudnya fresh tanpa melalui mana-mana jambatan lagi. Okey, dia keluar. Ini kita labelkan sebagai air. Jadi air ini fresh. Bila fresh, ini adalah total air bagi 1 liter. Okey, arus yang baru keluar fresh daripada bateri tanpa mengalir dekat mana-mana komponen lagi. Okey, jadi dekat sini ni adalah arus yang asli. Jadi kita label sebagai air. Okey, kemudian dia mengalir, okey, dia melalui komponen yang pertama arc 1 ni kita panggil, kalau simbol ni maksud dia perintang. Okey, perintang ni tujuan dia adalah tujuan dia adalah untuk memberi rintangan kepada arus yang mengalir. Okey, biasanya dalam handphone kita ni sebenarnya ada banyak, cikgu rasa beribu-ribu rintangan nak kawal arus. Okey, kita guna bateri, kita ada satu bateri. Setiap komponen elektronik dia memerlukan kadar yang berbeza, okey, arus yang berbeza, okey, voltan yang berbeza. Jadi macam mana nak beza? Bateri satu je. Bateri pula sumber dia besar. Okey, setengah tu 5 voltan, 9 voltan, 12 voltan. Jadi untuk menurunkan arus, kita gunakan komponen elektronik yang kita panggil perintang. Okey, perintang ni dia akan menurunkan arus. Bila arus turun, sesuai untuk beberapa komponen. Setiap komponen dia ada kadar, okey, penggunaan arus. Jadi tak payah banyak. Kalau banyak, arus banyak, boleh rosak komponen tu. Jadi handphone kita sebenarnya yang kita guna sekarang ni ada banyak perintang. Okey, beribu perintang. Okey, komponen elektronik ada banyak dalam handphone kita. Dan yang daripada besar, sebenarnya dulu komponen dia sangat besar. Sekarang dia makin kecil, makin kecil. Dalam handphone kita ni sangat kecil. Okey, sehingga kena guna mikroskop nak tengok komponen elektronik. Okey, sebab guna arus yang kecil je. Sehingga kita guna handphone kita sekarang pun, kita on 24 jam internet, okey, bateri masih boleh bertahan kadang-kadang 1 hari, okey. Tengok handphone. Dulu, cikgu guna handphone dulu kan. Handphone dulu on internet tak boleh 24 jam. Kalau on 24 jam memang rasa berapa jam je handphone tu bertahan, lepas tu mati. Sebab dia tak tahan. Bila guna SIM card, kita on internet, bateri lebih kuat daripada guna Wi-Fi. Dulu lah kan. Tetapi zaman beredar semakin canggih, sekarang kita on 24 jam je internet handphone. Bukan Wi-Fi, kita guna internet, mobile internet. Tak ada masalah pun, bateri boleh bertahan 1 hari, 2 hari. Jadi itulah, okay, teknologi lah, perkembangan teknologi. Kita rasa panas tu sebenarnya adalah disebabkan banyak sangat rintangan dalam handphone kita. Rintangan ni dia akan melambatkan arus. Bila lambatkan arus, okay, arus jadi lambat, dia akan menjadi panas. Panas tu yang kita rasa tu, okay, panas tu. Jadi panas tu sebenarnya adalah kekurangan bagi sebuah komponen elektronik. Okay, kelemahan bagi sebuah komponen. Sebab tenaga elektrik sepatutnya 100% ditukarkan kepada apa tujuan komponen tu. Kalau ditukar kepada tenaga haba, haba kita tak guna pun. Handphone yang panas tu sebenarnya tenaga haba tidak diperlukan oleh kita. Jadi situ berlaku pembaziran. Jadi itulah perkembangan teknologi, nanti handphone semakin lama semakin sejuk. Dia tak rasa panas lah. Okey, tu cerita sikit, tambah-tambah cerita sikit kan. Okey, kita sambung. Okey, arus. Okey, kita tengok arus antara litar sesiri dan litar selari. Kalau dekat sini kita tengok arus, arus ni dia keluar fresh daripada bateri. Okey, bila dia masuk komponen yang pertama, okey, komponen yang pertama dia keluar. Okey, arus yang sama. Okey, arus yang sama. Okey, lepas tu pergi dekat ni, arus L2 ni selepas keluar daripada komponen yang kedua. Okey, lepas tu komponen yang ketiga. Okey, dia keluar. Jadi, untuk secara sesiri, okey, arus yang keluar fresh ni awal-awal sebenarnya sama juga dengan arus yang mengalir.
Jadi senang cerita arus yang mengalir dalam litar sesiri sebenarnya adalah sama. Dalam litar ni kita letak mana-mana emitter ni, emitter untuk mengukur kadar arus Okey, kita letak emitter dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini, kita akan dapat bacaan yang sama. Okey, bacaan yang sama dengan emitter yang awal-awal ni. Yang awal-awal ni sebenarnya dia nak ukur arus yang keluar fresh daripada bateri. Okey, lepas tu dia nak ukur yang ini A1, A2, A3 ni adalah emitter, dia nak ukur. Kalau A3 dia nak ukur arus selepas keluar daripada komponen R2 ni. Okey, R2. Tetapi kalau secara sesiri, semua arus dalam litar ni adalah sama. Okey, tidak berubah walaupun melalui beberapa komponen. Okey, ini bagi sesiri. Okey, bagi litar selari, litar selari. Okey, bila arus T mengalir dia kena pecah satu kumpulan arus. Okey, satu kumpulan arus. Contoh kita ambil 5 orang arus. Okey, 5 orang. Dia keluar fresh daripada sini. Okey, bacaan dia 5. Okey, 5 contohnya. Dia pun berjalan dekat sini. Dia berjalan dekat sini. 5 susah. Kita ambil 6 sebab nak bagi 3 kan. 6. Okey, daripada 6, satu kumpulan arus ni 6 orang. Terdiri daripada 6 orang. Dia berjalan. Rupanya ada 3 jalan. Okey, jadi dekat sini kita terpaksa berpecah. Okey, kita terpaksa berpecah. Okey, jadi pecah 3. Okey, kita ambil 2, 2, 2. Okey, dan kadar ni 2, 2, 2 ni tak semestinya sama. Mengikut komponen dekat sini lah. Penggunaan komponen dekat sini. Jadi cikgu ambil contoh dia pecah 2, 2, 2 lah. Okey, jadi arus yang tadi 6. Dia keluar sini dia pecah 2, 2, 2. Okey, jadi dia pun lalu. Okey, 2, 2, 2. Jadi komponen tadi, arus tadi, dia dah berpecah 3. Mengalir dalam setiap wire ni. 1, 2, 3. Mengalir. V ni adalah wattmeter, A ni adalah ammeter. Jadi untuk arus dalam litar selari sebenarnya arus yang keluar fresh ni kita dapat ukuran, contohnya kita dapat 6. Tapi selepas melalui komponen masuk pecah kepada 3 jalan ni sebenarnya kena tambah balik untuk dapatkan nilai yang sama. Maksudnya I1 tambah I2 tambah I3. Okey. Maksudnya untuk dapatkan 6 kena tambah semua ni. Sebab dia dah pecah kepada 3 jalan. Jadi kena tambahlah untuk dapatkan berapa jumlah arus. Okey, berapa bilangan orang. Okey, contoh orang kan. Kalau dekat sini, kalau 6 orang, dia hanya ada satu jalan. Okey, tak perlu berpecah. Perlu lalu sama-sama je. Naik jambatan sama-sama. Jambatan R1, jambatan R2 dan jambatan R3. Naik sama-sama. 6 orang dan tak terpisah. Jadi sahabat selama-lamanya. Okey, arus dekat sesiri ni dia bersahabat selama-lamanya. Okey, walaupun melalui beberapa jambatan, beberapa rintangan kehidupan tetapi tetap bersama sehingga ke akhir. Okey, sehingga ke akhir. Tetapi kalau litar selari, walaupun mereka sahabat, mereka terpaksa berpisah kepada mengikut jalan masing-masing. Ada 3 jalan jadi masing-masing kena berpecah. Terpaksa berpecah. Okey, terpaksa berpecah. Jadi daripada 6 orang dia pecah kepada 3 lah. Okey, 3 kumpulan. Jadi untuk dapatkan berapa jumlah rintangan yang asal kena tambah. Okey, I1, I2 tambah I3. Okey, ini kita cerita berkenaan dengan arus. Okey, boleh faham? Okey, arus. Okey, yang kedua beza keupayaan. Okey, beza keupayaan. Bateri lah. Okey, bateri contoh kita pakai, kalau simbol ni biasanya ini 1.5. Okey, 1.5 voltan. Kalau kita guna dua simbol, maksudnya 3.0. 1.5 tambah dengan 1.5, 3.0. Okey, jadi beza keupayaan ni yang meretasi sel kering adalah sama dengan jumlah beza keupayaan yang meretasi semua perintang. Okey, ini kita cerita pasal beza keupayaan. Okey, beza keupayaan bila dia pergi kepada yang pertama, beza keupayaan dia semakin turun. Okey, V semakin turun. Nilai V tu semakin turun. Bila dia pergi kepada R1 perintang 1, dia dah terhalang. Jadi V dia semakin menurun, semakin menurun. Okey.
Jadi untuk dapatkan berapa jumlah beza keupayaan bagi lita ni, sebenarnya kita tambah. Okay, kita kena tambah semua. Sebab apabila dia melalui, okay, melalui setiap ni dia tak sama. Okay, dia tak sama beza keupayaan. Okay, jadi kena tambah beza keupayaan bagi voltmeter bacaan V1, V2 dan V3. Tadi sini sama dengan. Sini kita tambah balik. Okay, kita tambah. Okay, jadi beza keupayaan bagi lita sesiri adalah kita kena tambah. Okay, kena tambah jumlah semua ni untuk kita dapatkan beza keupayaan kesemualah. Okay. Untuk yang bagi lita selari, voltan dia, beza keupayaan dia, okay, adalah sama. Sama besar. Okay, sama banyak. Sama besar, sama banyak. Dia bahagi sama rata. Okay, contohnya sini 6 voltan. Jadi 6 voltan walaupun berpisah pada 3, sini pun dapat 6, sini dapat 6, dapat 6. Dia sekata. Okay, macam mana kita nak bezakan? Okay, contoh kita ambil mentol. Okay, dekat sini kita letak mentol 1. Contoh yang bulat ni mentol Mentol 1, mentol 2, mentol 3. Kalau kita sambung secara sesiri macam ni, mentol yang pertama lebih cerah daripada mentol yang kedua. Mentol yang kedua lebih cerah daripada mentol yang ketiga. Kesimpulan dia, mentol yang pertama ni lebih cerah daripada mentol 2 dan mentol 3. Okay, kenapa kecerahan dia tak sama? Kerana yang pertama kita dapat fresh iaitu beza keupayaan yang besar. Okay, selepas tu dah makin kurang sebab dia dah guna dekat sini. Okay, jadi voltan kat sini makin kurang dan makin kurang. Jadi semakin kuranglah kecerahan mentol kalau kita guna sesiri. Ini kelemahan. Okay, tetapi kalau kita sambung secara selari, okay, kecerahan mentol A1, A2, A3 sama. Sama cerah. Okay, sama cerah. Jadi 1, 2, 3 sama cerah mentol dia. Dalam kelas kita, sambungan lita bagi lampu dekat kelas kita, sekolah kita secara selari. Sama cerah. Okay, ni adalah kebaikan yang kedua. Kebaikan yang pertama, kalau mentol satu rosak, yang lain boleh menyala. Okay, macam ni, kelemahan yang pertama, kalau satu mentol rosak, mentol yang belakang dia tak boleh menyala. Okay, kelemahan yang kedua, kalau sambung macam ni, kecerahan mentol tak sama. Ada dua lah kan? Dua kelemahan. Ini ada dua kebaikan dan sini ada dua kelemahan. Okay, ini kita cerita pasal beza keupayaan. Yang ketiga, kita cerita pasal rintangan. Sebenarnya kita cerita 3 je ni. Kita ada formula V sama dengan IR. V sama dengan IR. V sama dengan IR. Formula. Okay, V sama dengan IR. Sini dia tak tunjuk formula. Dia tunjuk pada yang ni. Okay, yang pertama dulu. Okay, yang pertama 3.1 ada tak ada juga. Okay, formula dia, okay, rujuk papan tulis tu sama dengan V sama dengan IR. I darab dengan R. Okay, jadi kita cerita beza sambungan lita ni kita pecah 3 dah. 1, 2, 3. Okay, jadi rintangan berkesan bagi satu lita untuk lita sesiri. Okay, kalau rintangan ni kita kena tambah. Okay, kena tambah. Okay, kena tambah R1, R2, R3 secara macam ni lah. Okay, berapa jumlah rintangan berkesan dalam lita sesiri? Jadi kena tambah. Okay, R1 ni berapa perintang ni, kadar dia, berapa ohm. Okay, kadar ni berapa dan kadar ni berapa. Okay, kena tambah baru kita dapat rintangan bagi lita ni. Okay, tetapi bagi selari, sama juga kena tambah. Tetapi kita kena buat cara pembahagian. Okay, kalau secara selari, kita kena buat 1/R. Okay, rintangan berkesan dia sama dengan 1/R1, R2, R3. Ini pengiraan bagi rintangan berkesan bagi selari. Jadi ini kena ingat lah. Okay, kena ingat. Okay, macam mana? Okay, pengiraan ataupun konsep arus, beza keupayaan dan rintangan bagi dua lita yang berbeza. Sambungan yang berbeza. Okay, dalam exam ataupun dalam soalan tu dia boleh gabung sesiri dengan selari. Okay, sesiri dan selari. Okay, dia boleh buat gabungan lita. Okay, rujuk papan tulis. Okay, papan tulis.
wujud papan tulis. Okey, papan tulis. Contoh 1. Perhatikan rajah di atas. Okey, diberi nilai untuk bacaan emitter adalah 1.5 ampere. Okey, 1.5 ampere. Okey, bacaan emitter untuk arus ini sebenarnya emitter ni kita nak ukur arus. Okey, kadar arus A ni maksud dia bukan 1.5 emitter, 1.5 ampere. Okey, bacaan voltmeter adalah 9 volt. Okey, 9 V. Okey. Semua perintah mempunyai rintangan yang sama, dua simbol ni, omega kan. Kita panggil omega, jam omega. Ni simbol ni kita panggil 2 ohms. Okey, 2 ohm. Okey, 2 ohm. Nyatakan nilai tersebut. Jadi dia bagi 3 bacaan, iaitu yang pertama emitter, arus. Yang kedua beza keupayaan 9V. Okey, yang ketiga rintangan. Nyatakan nilai tersebut. Jadi ini contoh ni A1. Kita tengok dekat sini A1. A1. Okey, A1 kalau dia tanya A ni adalah arus. Okey, arus emitter. Bacaan emitter yang pertama, nilai arus. Jadi dia bagi tahu emitter adalah 1.5. Jadi untuk litar sesiri semua bacaan A1, A2, A3 sama. Jadi berapa jawapan dia? 1.5 A. 1.5 ampere. Okey, yang mana fakta dia adalah arus sama juga dengan I1, sama juga dengan I2, sama juga dengan I3. Okey. A2. A2, A3. Ini semua sama je. Okey, sama sahaja. Sebab ini adalah secara sesiri. Okey, sesiri. Okey. Seterusnya kita pergi kepada beza keupayaan V1. Okey, beza keupayaan V1. Ni kita ada V1, V2, V3. Okey, kalau litar sesiri, okey, untuk jumlah V dekat sini dia bagi tahu adalah 9. Ni kan dia kata sini V adalah 9. Okey, V adalah 9. Maksudnya bateri yang digunakan ni 9 volt. Okey, 9 voltan. Okey, jadi dia tanya V1, V2 dan V3 ni kan. V1, V2, V3. Jadi V1, V2, V3 dipecah kepada 3. Okey, dipecah kepada 3 kena tambah semua. Jadi bahagi dengan 3 kita akan dapat 3.0 volt. Okey, jadi V1, V2, V3 adalah 333. Jadi kalau kita tambah 3 tambah 3 tambah 3 kita akan dapat 9. Dan 9 tu adalah sama juga dengan bateri yang digunakan iaitu 9 voltan. Okey, 9 voltan. Ini untuk secara sesiri. Yang seterusnya rintangan berkesan. Okey, rintangan berkesan formula dia buku teks R1 tambah R2 tambah R3. Jadi untuk ini dia bagi tadi rintangan adalah 2 ohm. Okey, 2 ohm. Jadi untuk rintangan berkesan maksudnya jumlah rintangan 1 litar kita kena tambah 2 tambah 2 tambah 2. Okey, 2 tambah 2 tambah 2. Okey. Boleh? Secara konsep je kita kena tambah semua. Jadi kita ada 3 perintang R1, R2, R3 ni. Okey, jadi jumlah rintangan kita tambah semua, kita akan dapat 6 ohm. Yang mana setiap satu adalah 2. Jadi kena tambahlah semua. Bagi litar sesiri. Okey, litar sesiri. Okey. Sekarang kita pergi kepada litar ni litar ni sama juga. Perhatikan rajah ni sesiri ni. Okey. Secara selari. Okey, secara selari dalam buku teks dia tunjuk contoh. Okey, pengiraan boleh rujuk contoh hari ni kelas kita sampai ni je kita sampai litar selari dan sesiri je lah. Sebab dia ada pengiraan tak boleh banyak-banyak. Okey. Nanti modul ni cikgu akan bagi. Okey. Susunan litar ini selari. Kita tengok satu lagi. Okey, 11.34 kita tengok satu lagi. Okey, litar selari. Litar selari, litar selari. Kalau ada soalan bagi tahu ada soalan bagi tahu. Okey, litar selari. Okey. Litar selari
perhatikan rajah di atas, diberi nilai untuk bacaan emitter 1.5. Okey, bacaan emitter yang pertama adalah 1.5. Bacaan voltmeter adalah 3 voltan, 3 volt. Okey. 3 voltan. Okey. Dan semua perintah mempunyai rintangan yang sama, iaitu 2 ohm. Rintangan sama. Okey. Rintangan adalah sama. Okey. Tetapi yang tak sama adalah litar ni secara selari. Okey. Litar ni adalah secara selari. Okey. Kita pergi yang pertama. Soalan yang pertama dia minta cari A1. A1 ni dekat sini. A ni emitter. Emitter untuk mengukur arus. Okey, arus adalah dekat sini emitter ni 1.5. Okey, kalau litar selari, okey, arus dia berpecah kepada 3 tadi yang cikgu cerita ni kan. Okey, dia berpecah kepada 3. Okey, berpecah kepada 3. Yang mana diberi nilai bacaan emitter A. Emitter A ni yang dekat awal-awal ni. Okey, 1.5. Okey, 1.5. Yang dekat sini fresh, keluar daripada bateri. Okey, keluar daripada bateri ni 1.5. Okey, jadi dia tanya A1. Jadi A1 untuk litar selari, kita kena tambah. Okey, kena tambah I1, I2, I3. Maksudnya bacaan emitter 1, emitter 2, emitter 3 kena tambah untuk dapatkan nilai yang asal dekat sini. Okey, yang mana 1.5. Jadi kita bahagi dengan 3. Okey. 1.5 bahagi 3 kita akan dapat 0.5. Jadi jawapan dia adalah 0.5 ampere. 0.5 ampere. Ni bahagi 3 1.5 bahagi 3 dapat 0.5. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua dia tanya beza keupayaan. Okey, bagi litar selari beza keupayaan semua sama. Okey, konsep dia semua sama. Tak kisahlah bacaan voltmeter tu dekat mana dia letak. Semua kita akan dapat bacaan sama. Jadi kita akan dapat soalan dia kata 3 voltan. Bateri ni 3V. Jadi 3V. Jadi V1 sebenarnya adalah 3 voltan. Dia sebenarnya V1, V2, V3 bacaan semua sama. 3 voltan. 3 volt. Okey. Soalan yang ketiga iaitu rintangan berkesan. Yang ni dia lain macam sedikit sebab untuk litar selari kita kena buat 1 per R sama dengan R1, 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Okey, rintangan dia kata 2 ohm. Okey, 2 ohm untuk jumlah bukan untuk jumlah, maksudnya perintah ni R1, R2, R3 ni semua 2. Jadi untuk kita dapat rintangan berkesan iaitu R, okey, kita kena cari. Okey, jadi 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2. Kalau kita tambah, kita akan dapat 3 per 2. Ni pecahan 3 per 2. 1 per R sama dengan 3 per 2. Sekarang soalan dia nak R sahaja, nilai R. Jadi kita kena terbalikkan dia. Untuk yang ini, 1 per R, R kita letak atas, 1 turun bawah. Okey, yang ini pun sama. 2 naik atas, 3 turun bawah. Terbalikkan dia. Jadi R per 1 sama dengan 2 per 3. Jadi 1 per 1 ni kalau kita alihkan sebelah sana, kita pindahkan 1 ke sebelah sini sebab kita nak nilai R saja. Okey, jadi 2 per 3 darab dengan 1. Jadi 2 bahagi 3 lah, senang cerita. 2 bahagi 3. 2 bahagi 3 kita akan dapat 0.67 ohm. Ini jawapan. Jadi rintangan berkesan bagi semua litar selari adalah 0.67 ohm. Rintangan bagi litar selari adalah kurang berbanding litar secara sesiri. Okey, sesiri. Kalau perintah tu 1 guna 2, rintangan berkesan bagi litar kalau ada 3 perintah dah 6 ohm. Rintangan tinggi dah. Okey. Boleh faham setakat ini cara penggunaan pengiraan bagi arus, beza keupayaan dan rintangan. Okey, boleh faham tak kelas? Boleh faham tak? Jadi untuk kelas hari ini kita tak boleh habiskan. Kita ada lagi kalau ikutkan ni pengiraan. Okey, faktor yang mempengaruhi ini sebenarnya boleh baca, tak susah pun faktor sebab dia hanya ada fakta saja, tak ada pengiraan. Okey, kerintangan dawai yang ini nak kena itulah sebab ni benda baru. Sebelum ni tak ada dalam buku teks. Okey, tak apa.
Jadi kita kena sambung lagi. Seterusnya, kelas seterusnya nanti bersemuka kita sambung lagi. Okey. Jadi untuk hari ini cukup sehingga cukup sehingga apa tu lita secara sesiri dan selari dan pengiraan bagi arus, beza keupayaan dan rintangan. Okey, rintangan. Okey. Jadi masa yang ada ni sehingga 12.30, okey, cikgu akan bagi modul. Okey, modul ni cikgu akan bagi nanti buat, okey, cuba buat dulu. Okey, ni soalan dia ni latihan. Okey, latihan. Okey, dia ada banyak latihan ni, cuba buat. Hitung rintangan berkesan dalam kombinasi di bawah. Okey, 5 dengan 3 ni kita panggil sambungan sesiri sebab dia duduk straight je. Dua perintangan kita panggil secara sesiri. Okey, tetapi untuk selari, ini dengan ini secara selari. Ini dengan ini secara selari. Pertama kena dapatkan yang ini dulu. Lepas tu baru kira secara selari. Ni gabungan ni, gabungan lita. Okey, yang kedua dekat sini pun sama. Walaupun dia buat pelik macam ni, lukisan dia pelik sedikit, sebenarnya 7 dengan 4 ni sesiri. Okey, 7 dengan 4 sesiri. Dan jumlah 7 dengan 4 ni secara selari. Senang cerita kena lukis macam ni balik lah. Dia macam ni lah. Ni, lukisan ni sama dengan lukisan ni. Susunan. Ini tak pening sikit. Boleh lukis balik. Okey. Lepas tu jumlah rintangan dekat sini dengan secara sisiri pula. Itu. Dia dah kombinasi. Okey. Dah combine. 2 lita. Sama dengan C. Okey. C ni 8 dengan 3 sesiri. 9 dengan 2 sesiri. Tetapi untuk jumlah 2 dengan ini secara selari. Jadi dia gabung sesiri dengan selari. Okey, jadi untuk jawab soalan pastikan dulu sambungan lita sesiri ke selari ataupun kombinasi. Lepas tu baru ikut pengiraan merujuk pada buku teks ni lah. Okey, merujuk kepada buku teks ni. Okey. Boleh? Nak jawab soalan? Okey, pastikan kenal pasti dulu jenis lita. Okey, sesiri ke selari ataupun kombinasi dua lita. Okey, kombinasi. Kemudian baru boleh jawab soalan. Okey, cikgu akan bagi modul ni dalam Google Classroom. Okey, kejap lagi. Lepas tu masa yang ada ni sehingga 12.30, apa yang cikgu kongsikan cuba ulang kaji. Okey, lepas tu cuba jawab soalan. Okey, soalan dia yang cikgu bagi latihan A, B, C. Itu sambung dengan ni lah. Untuk lebih faham berkenaan dengan lita sesiri dan lita selari ataupun kombinasi dua lita. Okey, boleh kelas? Okey, cikgu akan bagi link. Okey, tengok dekat ruangan chatting. Okey, ruangan chatting. Okey, cikgu bagi link untuk kehadiran. Yang mana kehadiran hari ini adalah 12/27. Okey, boleh sekarang boleh buka link tu, isi dulu. Okey, isi dulu. Cikgu nak muat turun, muat naik. Okey, bahan hari ini dekat Google Classroom. Cikgu akan muat naik bahan. Create material. Material modul 3 PDPR 2.0 iaitu berkaitan bab 3. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan yang nak bertanya? Izin tengok bab 3. Okay, topik. Bab 3 elektrik. Tingkatan 5, T5. Pos.
Okey, kehadiran setakat sekarang hari ni 24. Baru 9 orang isi. Okey, baru 9. Ada yang tak ada ni kot dekat sini. Hanya ada bayang-bayang saja dekat sini ni. Agilan, Jihan, Bazil, Fadri, apa tu? Faiz, Faris, Lila Baki, Sofia, Alia, Farisha, Alia Farisha, Sharifah, Nuzahira, Nur Amira. Okey, ni ada ini. Ni je yang ada. Okey, isi. Yang dah isi, Zahira, Faiz, Bazil, Faris, Alia, Jihan, Sofia Adrina, Amira, Farisha. Itu sahaja yang isi. Yang lain yang cikgu tak sebut tu tengah lena. Okey, ada soalan tak? Yang berkaitan ke? Okey, bab 3 elektrik. Okey, dalam kehidupan kita elektrik ini memang dekat dengan kita. Biasa dekat rumah elektrik. Okey. Jadi dalam fizik ni kita cuba faham bab elektrik, insya-Allah nanti dekat rumah kita akan faham dah komponen-komponen elektrik, elektronik sikit kita akan boleh faham. Okey, lepas tu tak ada kadang-kadang kita tak rosak sesuatu apa tu litar dekat rumah kita pun kita macam dapat agak sikit-sikit lah. Okey. Cikgu pun belajar dulu KH kemahiran hidup dulu. Jadi dia ada kan bab sambungan-sambungan ni. Lepas tu belajar fizik pula. Jadi bolehlah buat kerja-kerja elektrik sedikit sebanyak. Okey. 9 orang. Jadi ada 3 lagi tengah tidur. 3 lagi tengah tidur. Okey. Cikgu dah masukkan dalam Google Classroom. Okey, Google Classroom. Okey, jadi boleh rujuk Google Classroom di bawah bab 3. Okey, bab 3. Okey, setakat itu saja. Kalau tak ada soalan, setakat itu saja kelas kita hari ini. Terima kasih banyak semua. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi kelas bersemuka. Okey, kelas secara bersemuka kita akan jumpa.